Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, ya fattahu ya fattah, ya alimu ya alim, wa bika nasta'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, yang dirahmati Allah Ta'ala, syukur kepada Allah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua Masya Allah. Ini buaya, malam ni kita akan baca sikit. Lepas tu saya kongsikan pengalaman mengajar bahasa Arab lah dengan buaya ya, insyaAllah. Supaya buaya nampak bahasa Arab ni bukannya senang sebenarnya untuk berkongsi. Macam-macam jugalah ujian kan. Nanti saya kongsikan insyaAllah ya. Okey, Ibu Ayah, malam ni kita akan baca muka surat 6 insyaAllah. Muka surat 6. Okay, saya buka ya, insyaAllah. Okey. Nampak biasa semua ya? InsyaAllah. Okey. Oh, lupa pula nak tanya siapa nak baca. Lupa pula. Okey. Siapa nak baca Ibu ya? Siapa nak baca? Komen saya. Ashraf Kadib, siapa-siapa pelajar lain yang nak baca insyaAllah boleh komen saya. Jangan malu ya. Ada? Okey, ada. Sorry. Ustaz tak nampak bawah. Okey, pasal dia naik ke atas. Adib ya, Adib dulu. Lepas tu Ashraf insyaAllah. Okey. Boleh Adib insyaAllah. Baca daripada waqad iftatahat. Boleh Adib insyaAllah, unmute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. InsyaAllah Adib. Okey, bismillah, baca waqad iftatahat ya. Iftatahat ke uftutihat kita tengok. Ya Ustaz. Jumpa dah? Dah Ustaz. Okey, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa ulumi masyayikhina wa ulumikum wa ulumi sa'iris salihin fid daraini amin. Amin ya Allah. Wa qad iftutihat fi bayani dalailil ba'thi wa wuqu'il ma'adi min ajaibil kauni. Okey, stop situ. Sekejap ya. Sekejap ya. Tak center. Okey. Tadi yang kita baca waqad uftutihat. Uftutihat tu fi'il madhi ma'ruf ke majhul? Majhul. Kenapa anda baca uftutihat? Sesuai tak maknanya? Dibuka.
Sesungguhnya telah dibuka ke? Bolehlah telah dibuka lah, dimulakan ataupun dibuka kan. Dibuka. Mana naib fa'il dia? Mustatihiyah. Dhamir hiya. Kembali pada mana? Surah. Bagus. Kembali pada as-surah. Bagus, Masya Allah. Okey. Bibayani. Bayani ni jadi apa ni? Mudhaf. Mudhaf kepada dalail. Okey, nak tanya anta, dalail ini mufrad ke musanna ke jamak? Jamak. Jamak apa namanya ni? Taksir. Jamak taksir ataupun ada nama khusus dia? Siwa mutarjumu. Jamak, kita boleh kata dia jamak taksir ghairu munsarif boleh, ataupun jamak muntahal jumu' kan? Jamak muntahal jumu' sepatutnya rafa' dengan dhammah, nasab dengan jar dengan fathah, tapi ni sekarang ni dia jadi mudhaf ilaih kan? Ya, Ustaz. Dia mudhaf ilaih kepada bayani. Bukankah mudhaf ilaih itu i'rabnya jar, dan bukankah sepatutnya dia jar dengan fathah? Ya, Ustaz. Jadi betulnya dalailu ke dalaili ke dalailah? Dalaili, Ustaz. Kenapa? Kalau bagi dalil dari kitab boleh, Ustaz? Boleh, insya-Allah. Wajurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudhaf au ma lam yudhaf au ba'da fathi qad urif. Okey, bagus. Okey, betul. Maksudnya dalaili ni asalnya sepatutnya jamak muntahal jumu' rafa' dengan dhamma, nasab dengan jar dengan fathah kan. Tapi sekarang ni kerana dia menjadi mudhaf ataupun di tempat lain kalau dia ada alif lam, maka dia akan ikut jar dengan kasrah, betul kan? Jadi sekarang ni kerana apa dia jar dengan kasrah? Kerana dia menjadi mudhaf. Jelas kan? InsyaAllah boleh ibu semua nampak ya. Asalnya sepatutnya kalau jar jamak mukassar ghairu musarif ni ataupun jamak muntahal jumu' ini jar dengan fathah. Tapi di sini dia jar dengan kasrah. Kenapa? Kerana dia jadi mudhaf. Okey, bagus, masya-Allah adik. Tahniah, masya-Allah. Tabarakallah. Okey, dalail al-ba'si mudhaf ilaih lah ya. Okey, waqu'i wa wuqu'i, kenapa anda baca wuqu'i dengan jar? Ada huruf ataf. Huruf ataf. Okey, dia ma'tuf ke huruf mana ni? Dalail. Dalail. Bukan pada bayani. Bi bayani wuqu'il ma'adi tak boleh, Ustaz? Okey, bagus. Jadi dia majrur kepada ma'tuf kepada dalail. Bagus, masya-Allah. Pasal tu kita kena tengok, ibu ayah semua tengok kesesuaian. Kadang-kadang saya saja tengok. Saja tanya, kenapa tak pada bayani? Nanti kan tiba-tiba kalau kita tak teguh pada kita punya kefahaman, kita pun mula, betul lah ustaz, saya salah. Tak. Kita kena yakin. Jadi bagus adik yakin wuku' ini maktuf kepada dalaili. Dan keyakinan itu betul. Pasal apa? Kita boleh kata bayani dalailil ba'si wa bayani wuqu'il ma'ad. Macam tu ya, insya-Allah bagus. Adik, al-ma'ad isim apa ni? Isim zaman, Ustaz. Betul ke zaman? Makan tempat ni, Ustaz. Makan kan? Ni isim makan. Bagus, masya-Allah. Dia jadi isim makan ya. Isim makan. Okey, ma'ad ni isim makan atas wazan maf'al kan? Sekejap ya. Sekejap. Ada orang nak sekejap. Waalaikumsalam Ustazah, saya bagi balik sekejap. Ada orang nak masuk tapi tak dapat. Sekejap ya. Okey. Al-ma'an, okey. Dia fi'il madhi dia apa fi'il madhi dia? Ada ya'udu, betul. Apa maksud ada? Kembali. Jadi al-ma'an maksudnya apa? Tempat kembali. Oleh kerana tempat kita tahu dia jadi isim makan. Okey. Jadi adik, untuk kita tahu isim makan biasanya apa huruf paling penting untuk isim makan? Apa huruf yang kena ada? Mim. Huruf mim, betul, masya-Allah. Dan biasanya kalau dia sulasi mujarrad, mim tu baris apa? Baris atas. Baris atas, bagus. Cuba anda sebutkan beberapa lagi isim makan dengan mim baris atas. Mat'am, daripada ta'am, mat'am, bagus, tempat makan lagi. Maktabah.
Maktabah, tempat yang banyak buku. Bagus lagi. Masjid. Masjid, tempat sujud. Masjid lagi. Manzil. Manzil, tempat nuzul. Nuzul tu maksudnya tinggal. Tempat tinggal lagi. Satu lagi. Bagus. Mabna. Mabna, bagus. Mabna. Mabna, apa terjemah dia mabna? Binaan. Mabna, binaan. Mabna tu betul ke isim makan? Ke masdar ini? Ya. Ataupun tempat pembinaan. Oh, saya minta maaf, saya tak dapat nak tu, saya tengah kelas. Tak dapat nak tolong. Okey. Kita apa? Yang lain contoh lain, mal'ab. Kan? Pada permainan kan, mal'ab. Okey, bagus. Terus min ajaibil kauni. Min ajaibil kauni. Ajaib juga adalah jamak apa namanya? Surah mutarjum. Sama juga, jamak dalam sirah bentuk mutahal jumu' ya. Okey. Ajaib atas wazan apa ni? Ya, Ustaz. Atas wazan apa? Ajaib agak-agak. Ini fa'il kan? Ya, Ustaz. Maka atas wazan agak-agak Fa'ail. fa'ail. Okey, boleh fa'ail mungkin fa'ail saya rasa. Fa'ail ke fa'ail. Okey, Ashraf ada tak Ashraf? Ashraf? Ya, Ustaz. Sama juga. Apa dia, Ustaz? Fa'ail ke fawa'il? Saya fa'ail, Ustaz. Fa'ail ya. Okey, kita ambil fa'il lah insya-Allah ya. Okey, Ustaz ikutlah. Ustaz pun kat sini Ustaz tak berapa ingat. Tapi yang penting dia adalah jamak mutahal jumu'. Bagus, masya-Allah Adib. Okey. Adib, kenapa anda baca ajaibi? Sebab dia mudhaf. Pasal dia mudhaf. Bagus. Al-kauni. Okey. Kemudian sikit lagi baca. Bil bil qasami. Bagus. Bil qasami. Bukankah surah ini dimulakan dengan sumpah kan? Kan istitihad maksudnya bil qasami ni jamak majrur mana dia musta'lik pada mana ni? Agak-agak entah. Jamak majrur ada dia kena muta'alik, mana muta'allaq dia? Istitihad. Bagus, jauh. Ibu ayah semua tengok bil qasami dengan sumpah. Mana dia punya muta'allaq tempat kembalinya, tempat ta'alluqnya ni uftutihat. Kesesuaian dia, tengok kesesuaian dia. Qad uftutihat bil qasami. Sesungguhnya surah ini telah dimulakan dengan sumpah. Sesuai tak? Sesuai kan? Jadi kita kena cari sampai dapat. Bagus, bil qasami ala hudusihi. Okey, hudusihi. Hatman, terus hatman bi arba'ati umurin. Okey, umurin. Hiya riyahul muharrikatu lil asya'i. Okey, bagus. Kenapa anda baca al-muharrikatu? Kenapa anda baca dengan, kalau anda baca al-muharrikatu dia isim apa namanya? Isim fa'il. Isim fa'il. Okey, isim fa'il. Sekarang ni ada tamarrufah muannas. Kenapa dia jadi muannas ni? Sebab riyah. Riyah ni muzakkar ke muannas? Muannas. Muannas. Okey, kenapa dia muannas? Jamak taksir. Jamak taksir untuk ghair aqil biasanya muannas kan. Jadi apa hubungan ar-riyah dengan al-muharrikat tu? Nah, bagus. Ar-riyah, kenapa macam bergema suara anda ni? Pakai mikrofon ke? Ar-riyah ni dia man'un ataupun mausuf, al-muharrikat tu sifat. Bagus. Terjemahnya? Angin yang menggerakkan. Bagus, ada yang angin-angin yang menggerakkan dil asya'. Bagus, dil asya'i. Bagus. Okey. Okey, Ustaz bagi pada Ashraf pula boleh insya-Allah ni. Bagus. Terima kasih ya. Sama-sama Ustaz. Ya, sama masya-Allah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dunya. Yang lain dah join dah Ustaz. Cuba try lagi insya-Allah. Sorry. Okey. Ulang balik. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sahabul lati tahmilul amtara. Okey, anta kata was-sahab. As-sahab ni mufrad ke musanna ke jamak?
Uh, Jamak Ustaz. Jamak atau wazan? Mufrad apa mufradnya? Sahabun. Sahabun, jamaknya sahab atau wazan fa'al, betul? Betul Ustaz. Okey. Anta yakin? Yakin. Okey, bagus. Wasahabu allati, okey bagus. Ashab ni jamak apa ni? Jamak taksir. Jamak taksir untuk orang akil, maka dia muzakkar ke muannas? Muannas Ustaz. Muannas. Oleh kerana itu digunakan Allati. allati, bagus, masya-Allah. Allati Tahmilul amtara. tahmil amtara. Okey. Allati ni isim apa? Isim mausul. Isim mausul. Isim mausul mesti ada apa pasangannya? Silah dengan aid. Silah mesti apa? Silah mesti jumlah. Jumlah. Dalam jumlah mesti ada apa? Mesti ada aid kembali kepada. Mesti ada aid. Mesti ada aid dalam bentuk dhamir kan? Ya Ustaz. Mesti ada aid ataupun dhamir yang aid. Ustaz sebut mesti ada dhamir yang aid ataupun dhamir yang rajih. Dhamir yang aid ataupun rajih kepada Silah. Kepada isim mausul tadi. Maksudnya allati ni mesti ada dhamir yang rajih kepada isim mausul. Allati ni muzakkar ke muannas? Muannas Ustaz. Jadi mesti ada satu dhamir yang rajih pada allati, betul? Betul Ustaz. Masya-Allah. Jadi allati isim mausul tahmilu fi'il mudhari'. Apa dia? Rafa' ke nasab ke jar? Rafa'. Rafa' muzakkar ke muannas? Muannas. Muannas. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir wujuban taqdiruhu hiya. Hiya. Hiya, baru hiya ni dhamir rajih pada mana? Allati. Allati. Nampak tak? Mesti ada kan? Okay. Al-amtara jadi apa? Maf'ulun bih mansub bil fathah. Bagus. Al-amtar ni rafa' ke mufrad ke musanna ke jamak? Jamak Ustaz. Jamak bagi matar. Jamak bagi matar. Matarun. Apa kemudian dia jamak apa nama dia? Ni jamak taksir. Jamak taksir rafa' dengan apa? Rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Bagus. Maka ni nasab dengan fathah, bagus ya. Terus wasufunu aljariyatu bisuhulatin fil bihari wal anharil kubra. Okey, bagus. Kenapa anta baca wasufunu tadi wasahabu tadi kan? Okey. Tadi anta baca wasahabu kan? Sini kenapa anta baca wasufunu? Sebab saya ingat dia jamak bagi safinah. Safinah. Okey, kenapa anta yakin ini jamak? Sebab saya hafal perkataan ni Ustaz. Okey, bagus. Itu anta hafal bagus, tapi dari segi i'rab anta tengok dekat belakang-belakang. Kenapa kita boleh yakin as-sufun ini jamak? Sebab dia maktuf Ustaz. Maktuf kepada mana? Kepada sahab, kepada sahab. As-sahabu. Okey, as-sahabu pula maktuf pada mana? Ar-riyah. Nampak tak? Kesemuanya apa yang sama pada semuanya? Jamak taksir. Semuanya jamak taksir, semuanya jamak taksir ya. Maka nampak dia ada kesesuaian, ada kesinambungan. Ya, bagus, masya-Allah. Wasufunu, okey, bila kita kata jamak taksir untuk ghairu aqil, dia muannas. Maka aljariyatu jadi na'at atau jadi sifat kepada as-sufun. Bagus, masya-Allah, tabarakallah. Okey, cuma Ustaz nak tanya, as-sufun ini kan jamak. Al-jariyah ni mufrad. Sesuai ke? Apa yang saya faham Ustaz, kalau jamak muannas, jamak taksir ni dia dihukumkan sebagai musanna mufrad. Maksudnya hukum dia seperti musanna mufrad tapi membawa maksud jamak. Itu yang saya faham Ustaz. Musanna mufrad ke muannas mufrad? Muannas mufrad. Okey, bagus. Betul. Okey, bagus. Ustaz nakkan keyakinan tu, bagus. As-sufunu memang dia jamak taksir, tapi ketika mana kita datangkan sifat dia, datangkan dengan mufrad ya. Bisuhulatin. Bagus. Fil bihari wal anharil kubra. Okey, bagus, masya-Allah, tabarakallah. Okey, al-kubra jadi apa pada al-anhar? Na'at. Al-kubra ni isim jenis apa tu? Maksudnya Ustaz? Al-kubra ni isim jenis apa ni? Isim tafdil. Bagus, isim tafdil untuk kabirah. Untuk kabirah. Muzakkar ke muannas? Muannas. Betul. Atau wazan apa ni? Fu'la.
Fu'la, bagus. Fu'la kubra. Jadi kalau isim tafdil ni muzakkar macam mana bentuk? Akbar. Akbar, bagus. Akbaru. Jadi ibu ayah semua yang kita biasa dengar Allahu Akbar itu isim tafdil, tapi akbaru itu sirah muzakkar. Kalau kubra begini kita panggil sirah muannas atau wazan fu'la. Terus wal Malaikatul lati okey. tuqassimul muqaddiratir rabbaniyata. Okey, jap. Wal malaikatu ni kenapa anda baca rafa'? Pasal Dia maktuf kepada sufunu. bagus. Kan dah cukuplah 4 perkara tadi kan. Ar-riyah, as-sahab, as-sufun, al-malaikatu. Bagus. Allati Tuqassimul muqaddirati. okey, tuqassimu ni daripada bab apa ni? Qassama yuqassimu. Atas wazan fa'ala yufa'il. Taf'il, bab taf'il ya, bagus, masya-Allah. Okey, fa'ilnya dhamir hiya kembali kepada Dhamir hiya kembali kepada malaikah. al-malaikah. Okey. Jadi al-malaikah ni ada gender ke? Malaikat ada gender ke? Tak ada Ustaz, tapi perkataan tu kita Kita tengok pada kalimah. Ya, bagus. Kita berdasarkan kalimah, bukan berdasarkan hakikat malaikat itu ada dia perempuan pula kan, muannas pula kan. Jadi kalimah ni kalimah yang muannas. Bukan malaikat tu muannas, kalimah muannas. Bagus. Jadi ni saya baca apa tadi? muqaddirati. Al-muqaddirati ar-rabbaniyah. Rabbaniyata. Muqaddirati ke muqaddarati? Mana sesuai? Muqaddarati. Perkara-perkara yang telah ditentukan. Ustaz nak lebih nampak jadi isim maf'ul ya. Betul. Al-muqaddarati. Okey, kenapa anda baca al-muqaddarati? Ni Sebab jamak dia salim. maf'ulul bih mansub wa alamatu nasbihi kasratun Kenapa? li'annahu jama' muannas salim. Bagus. Jamak muannas salim nasab dengan kasrah, bagus. Tapi ar-rabbaniyah ni? Rabbaniyata. Okey, rabbaniyata. Kenapa anda baca ar-rabbaniyata? Dia mufrad ke musanna ke jamak? Dia mufrad. Okey. Tapi dia jadi na'at bagi muqaddarat. Bagus. Dia sifat ataupun na'at kepada muqaddarat. Okey, muqaddarat ni dia nasab tadi, tapi oleh kerana dia jamak, ibu ayah dengar semua ya, dia jamak muannas salim nasab dengan kasrah. Sekarang ni dia sifat tapi dia dalam bentuk mufrad. Jadi isim mufrad nasab dengan fathah. Nampak? Al-muqaddarati ar-rabbaniyata. Bagus. Masya-Allah, tabarakallah. Wa tudabbiru amral khalqi. Bagus. Wa tudabbiru amra al-khalqi. Mana fa'ilnya dhamir hiya kan? Dhamir hiya mustatir. Kembali kepada malaikah. Bagus. Amra jadi apa? Maf'ulul bih mansub wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Okey, bagus, masya-Allah. Okey, terima kasih. Syukran Ustaz. Afwan. Okey, ibu ayah yang dirahmati Allah Taala. Oh, ramai nak join tadi. Tak dapat join. Masya-Allah, tabarakallah. Ya. Ustaz cuba tekan balik insya-Allah. Mungkin pasal kita dah buka presentation tadi tu, jadi orang nak masuk dah tak boleh dah. Mungkin macam tu kot. InsyaAllah. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, kejap. Kejap ya. Okey. Saya dah kata saya nak kongsikanlah. Macam mana saya mengajar bahasa Arab lah ya, daripada awal. Mula-mula saya pengalaman mengajar bahasa Arab secara rasmi lah. Masa tu di Johor. Ada ustaz, nama ustaz tu Ustaz Arif Jasiman. Siapa orang Johor kenal Ustaz Arif Jasiman? Dia dulu masa zaman tu dia mengajar di Mahat Johor lah. Mengajar di Mahat Johor. Okey. Mahat Johor ni sekolah agama tertinggi di Johor adalah Mahat Johor. Dekat dengan Masjid Abu Bakar tu. Ada para pelajar daripada Mahat Johor, mereka akan pergi ke Al-Azhar. Al-Azhar, dan ustaz cari orang yang boleh untuk bantu mengajar bahasa Arab sebelum dia orang pergi Azhar.
tahun 2008, 2009 lah kalau tak silap saya. Jadi kawan-kawan saya sebut nama saya, kata dia panggil saya akhi. Ustaz ni akhi Kamil boleh. Ustaz pun jumpa saya, kata, "Anta belajar mana?" Saya belajar tempat saya belajar tu Madrasah Seri Taling. Tak ada sijil ustaz, tak ada sijil iktiraf, tak apa ke? "Oh, anta belajar apa?" Saya sebut dalam kitab belajar kan. Saya belajar kitab sekian. Ustaz kata, "Okey. Anta terus mengajar." Kerja tak ada interview ke apa ke? Tak ada, terus mengajar. Saya pun diminta mengajar. Alhamdulillah lah. Saya mengajar para pelajar yang akan pergi ke Mesir masa tu. Seminggu je lah, seminggu saja, khusus seminggu. Kemudian sepatutnya saya pun masa tu saya pergi Mesir juga, pergi Mesir Al-Azhar untuk sambung. Saya ada ambil diploma sebenarnya. Diploma di Marsah. Di Marsah ni Kuliah Islam Johor. Dekat dengan Masjid Abu Bakar tu. Masa belajar situlah yang kawan-kawan saya tunjukkan pada ustaz tu saya ni. Jadi saya patutnya 3 tahun di Malaysia, setahun di Al-Azhar. Tapi tahun yang saya patut pergi tu tiba-tiba ditawakufkan, muadalah ataupun franchise ditawakuf, dibentikan serta-merta. Kalau tak ada program berkembar kan, 3 tahun sini, setahun sana dapat degree. Tapi saya pergi juga dekat Mesir, bukan sebagai pelajar Al-Azhar dan tak ada ni lah. Tak ada bantuan zakat apa-apalah. Tak ada bantuan zakat, tak ada. Saya pergi sana, saya melanggar nasi lemak. Itu saya buat nasi lemak tadi tu teringat dekat Mesir kan. Saya melanggar nasi lemak lah dekat sana. Cuma bila saya sampai di Mesir, dekat Mansurah, pihak pelajar sana, persatuan pelajar ada minta saya untuk buat perkongsian bahasa Arab, ilmu Nahwu Sorof lah, mengajar Nahwu Sorof di markas pelajar. Bermodalkan saya belajar kat Sitaling. Jadi saya nampak diorang ni kalau belajar kat Sitaling, walaupun kita pernah dapat nombor las ke apa ke, diorang macam menghargai. Jadi pun mengajar pada pelajar kat sana. Ada yang mengajar di rumah-rumah pun ada. Kemudian bila saya balik Malaysia tahun 2011, masa Mesir, siapa nama tu? Pemimpin Mesir tu siapa nama dia? Lupa lah nama dia. Yang dijatuhkan tu, siapa nama dia? Yang Mursi naik, sebelum tu siapa? Lupa lah nama dia. Lupa nama dia. Lupa dah, Husni Mubarak ke, lupa dah saya. Kan? Jadi bila balik daripada Mesir tu, dari Mesir, saya mula-mula belum start mengajar bahasa Arab lagi. Saya menegak nasi lemak. Lepas nasi lemak lagi kan. Lepas tu diminta pula Ustaz Arif yang sama tu. Masa Arab Spring tu lah, betul. Masa Arab Spring yang balik free tu kan. Balik free, lepas tu saya pun dah tak pergi balik dah. Okay. Lepas tu saya diminta jadi imam. Husni Mubarak, betul ibu. Jadi imam dekat Johor, imam Surau Taman Daya. Surau Taman Daya JB. Surau apa nama dia lupa dah. Surau Taman Daya JB. Saya diminta jadi imam kat situ lah. Okay, saya pun pergi sana. Di sana saya mulalah buat kelas bahasa Arab sikit-sikit lah sebagai imam kan. Saya buat kelas bahasa Arab sikit-sikit, tapi ramai yang lari pasal masa tu saya ngajar bahasa Arab. Mungkin kaedah pula macam tinggi ke apa ke, orang nak belajar takut, pakcik-pakcik, ibu-ibu belajar takut nak belajar. Jadi buat kelas bahasa Arab tak jadi, mengajar tajwid tak jadi, saya pun kurang pengalaman untuk ibu-ibu kan. Tak apalah. Lepas tu saya dapat tawaran. Saya balik ke Rawang. Dalam 2012. Masa tu tak ada kerja. Tapi saya diminta untuk jadi guru besar di sebuah sekolah swasta, sekolah agama swasta. Rupanya saya nak dipergunakan. Saya tak nak sebelah sekolah tu kan, sekolah tu pun dah tutup dah. Tapi dekat situ saya ambil pelajaran lah, bukan semua orang kita boleh percaya. Sampailah ada satu sekolah Al-Amin. Ini saya sebut nama sekolah Al-Amin Bukit Peruntung. Di mana ada parents kepada seorang pelajar ni, yang pelajar sekolah lama yang saya jadi guru besar tu, cakap pada saya, kata Mu'alim ada sekolah ni, sekolah Al-Amin Bukit Peruntung,
dia nakkan guru bahasa Arab yang untuk ajar pada pelajar dia. Okey. Saya pun tak pernah saya pergi sekolah tu, dan cuma saya katalah saya kata saya jimat sikit lah gaji semua kan, pasal kita keluarga. Pasal saya kata saya boleh mengajar sekolah ni, tapi ada syarat-syarat saya lah. Syarat-syarat saya, kena ikut syarat-syarat saya. Antara syarat-syarat saya ni kalau masa tu dekat sekolah dah tak boleh dah pakai rotan ke apa ke, tapi saya nak pakai. Syarat saya nak pakai. Saya nak pada pelajar boleh kena rotan dengan saya. Rotan tu kalau tak apa pun, rotan dekat tangan je, tapak tangan. Lepas tu syaratnya lagi saya mengajar ikut silibus saya. Saya tak nak ikut silibus yang JAIS punya. Memang JAIS ada silibus, tapi saya nak betulkan balik macam saya buat pada ibu ayah semua, foundation tu. Foundation tu saya nak betulkan balik asas kefahaman tu. Pasal saya nak betulkan balik minda para pelajar kita ni seluruh Malaysia belajar bukan pasal nak faham bahasa Arab. Belajar tu pasal nak dapat mumtaz. Betul tak ibu ayah? Setuju tak? Belajar bahasa Arab pasal nak dapat A je. Pasal nak dapat mumtaz. Lepas habis peksa tu tinggal buku-buku bahasa Arab semua tak tahu tak mana. Pasal apa? Pasal belajar bukan belajar untuk ilmu, belajar untuk keputusan. Itu saya betulkan balik lah. Saya tak nak. Saya betulkan balik, belajar bukan untuk dapat A, bukan untuk mumtaz, tapi belajar untuk faham. Untuk faham Quran kan. Jadi apa saya buat mula saya masuk tu, saya mengajar darjah 6 untuk ambil PSRA. Yang bawah-bawah pun saya ajar juga, tapi saya fokus pada darjah 6. Saya tengok diorang ni kesian, kesian. Kesian kerana diorang rasa diorang faham, rupanya apa pun tak faham. Tasrif tak tahu, dhamir wa hum tahulah, masya-Allah. Fi'il tahu, tasrif yang asas. Tasrif ikut tangan, jari semua tu kan, dan dia rasa dia dah faham. Jadi kalau kita belajar niat untuk peksa memang tak jadi. Niat saya betulkan balik, niat diorang belajar untuk faham Quran. Mu'allim ajar ni untuk faham Quran. Jadi mereka betulkan balik. Jadi apa saya buat? Sebulan pertama memang semua masing-masing sentiasa tahulah saya macam mana. Kalau tak dapat kena denda itu ini kan. Sebulan pertama memang tak tahanlah dengan saya ni. Tapi lama-lama diorang rapat semua kan. Saya pula jadi kalau kat sekolah tu, kalau saya makan, saya tak makan kat bilik guru. Saya pergi makan kat kantin dengan para pelajar. Gila-gila talam dengan diorang. Saya gila talam. Saya makan talam ni, besok makan kat talam ni. Dan dia dah suka lah, mu'allim dia makan sama-sama. Kan, lepas makan pula saya duduk kat satu beranda ke apa ke. Siapa nak dengar cerita Nabi ke, siapa nak dengar cerita akhirat ke, jom cerita sahabat ke, jom dengar. Diorang duduklah dengar sama-sama dengan saya kan. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, akhirnya Alhamdulillah para pelajar tu darjah 6, darjah 4, 5, 6 saya pegang, diorang boleh kuasai tasrif dengan sangat baik. Madhi, mudhari', teknik bina fi'il amar, dan buku teks diorang semua saya tak benarkan ada satu pun terjemahan. Semua ni diorang dah tulis terjemah sebelum ni, saya suruh padam sampai tak nampak terjemah. Bila saya masuk kelas, saya akan minta diorang baca kitab tu, baca buku teks tu yang tak ada baris, yang tak ada terjemah, baris adalah, tapi tak ada terjemah, minta terjemah secara itu juga, masa tu juga. Akhirnya diorang semua, perkataan tu bukan lagi tertulis dalam buku, terjemah tu dalam kepala. Satu buku teks, apa saja buku teks bahasa Arab, darjah 4, 5, 6 tak boleh tulis terjemah langsung, dan terjemah tu masukkan dalam kepala. Dan jadi bila macam tu ibu ayah, pada pelajar tu, diorang punya, kita akan buat mereka ada perbenaran kata. Perkataan tu bukan dalam buku, tapi dalam kepala. Tengok perkataan tu tahu. Ini terjemah dia, itu terjemah dia. Saya tak nak biasakan diorang hafal, bukan hafal, dia tengok buku, terjemah tu dari kat buku. Cikgu ajar, okey, tulis terjemah sekian-sekian. Jadi rasa pelajar dah faham. Sebenarnya pelajar tak faham pun. Untuk pelajar faham ibu ayah memang kena buat macam tu lah. Diorang otak masih fresh lagi, masih boleh ingat, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi bila kita buat macam tu, diorang rasa seronok belajar bahasa Arab. Dan akhirnya, apa yang saya tahulah, akhirnya masa PSRA tu, peksa tu ibu ayah, yang ada 60 orang, tak silap saya, 54 orang dapat mumtaz. Yang masa saya masuk, bulan pertama saya masuk, markas standard 40, 50 semua sekali.
Markah standard 40-50 dan masa PSRA pelajar darjah 6 ada 2 kelas dalam 60 orang, dalam 54 orang dapat mumtaz dan mumtaz untuk PSRA adalah 90 ke atas. Okey, bukan saya nak kata saya pandai mengajar ke, bukan. Sebenarnya kalau betul kita betul tunjuk diorang jalannya, betul tunjuk jalan, diorang boleh belajar bahasa Arab dan boleh kuasai dengan baik. Walaupun darjah 6, mereka boleh kuasai apa yang dipelajari oleh pelajar-pelajar tingkatan 3 sebenarnya. Boleh sangat. Tingkatan 3, tingkatan 4, mereka dah belajar darjah 6. Saya keluar silibus. Tapi saya silibus tu saya betulkan balik tasrif, semua lancarkan tasrif, teknik-teknik. Kemudian para pelajar tu dah faham, bila masuk sekolah menengah, hampir kita panggil karkuzari, laporan daripada pelajar-pelajar semua. Diorang masuk sekolah menengah, diorang yang akan bantu kawan-kawan untuk tasrif, untuk fahamkan isi buku dan sebagainya. Pasal saya pesan pada diorang, pergi mana-mana, pastikan kita jadi manfaat pada yang lain. Kalau boleh bahasa Arab, tolong kawan-kawan. Jangan kita action pada bahasa Arab. Tolong yang lain. Allah Ta'ala akan bantu kita. Kita tolong orang, Allah Ta'ala akan bagi kemahiran dan sebagainya pada kita. Alhamdulillah ibu ayah, diorang macam tu. Kemudian ibu ayah, tahun 2014 saya mengajar sekolah tu, dan permintaan untuk saya mengajar bahasa Arab makin luas. Cuma saya terikat dengan sekolah, pasal sekolah kan kita terikat. Jadi saya tak dapat nak terjun dalam masyarakat. Apa saya buat? 2014 saya berhenti sekolah, saya resign hujung 2014. 2015 saya dah mula bebas, mula mengajar ke surau masjid semua. Dan parents para pelajar yang ada adik-adik dia dari 5 darjah 4 minta sangat pada saya, muallim, tolonglah sangat muallim buat kelas bahasa Arab. Jadi apa saya buat ibu ayah? Saya pun tumpang sewa bilik kat Masjid As-Salam, Bukit Beruntung. Siapa tahu ya Masjid As-Salam, Bukit Sentosa. Ada orang Bukit Sentosa Rawang ni. Tahu kan? Saya tumpang dekat Masjid As-Salam. Bayarlah sewa sikit, tapi masa tu saya dah tak yuran dah. Pada pelajar dalam 50-60 orang. Saya handle seorang lah. Ada banyak tahap. Ada yang tahap 1, tahap 2, semua belajar lain-lain tak sama. Dan setiap tahap tu saya kena mengajar teknik lain-lain. Tapi saya kena kawal semua dalam masa yang sama. Dan pada pelajar ni semua tahu saya ni memang tegas. Dan saya pakai rotan. Dan kalau tak hafal memang saya suruh berdiri. Diorang semua sanggup dan parents semua kata diorang seronok belajar. Pasal apa ibu ayah kita bawa keseronokan dalam belajar tu. Kemudian lama-lama saya buat 2016 saya mula buat pengajian online. Itu yang saya buat Mustawa 1, Mustawa 2 tu 2016. Ada tak kat sini ibu ayah yang belajar dengan saya Mustawa 1 2016, ada tak? Boleh komen saya. Ada tak yang belajar 2016 2017? Ada tak? Ataupun semua kat sini yang baru belajar tahun lepas. Kalau ada, ingatlah kan, masa tu saya first time buat guna WhatsApp. Dan masa tu ibu ayah nak tahu orang kata macam-macam lah. Apalah belajar madrasah. Ibu Siti Jumarah, masya-Allah, kan? Belajar madrasah, tiba-tiba mengajar pakai WhatsApp pun nak kena ada yuran lah, apa benda lah, tak ikhlas lah, macam-macam lah saya kena. Itu mula-mula tu ibu ayah, Allah Ta'ala je tahu perasaan macam mana. Kan, orang duk kata macam-macam, belajar cara awak mengajar ni tak ikut sunnah, macam-macam saya kena. Tak ada keberkatan, guru dengan murid tak ada berjumpa, macam-macam saya kena ibu ayah. Tak apalah, saya sabar, saya redha je. Tapi dia sikit-sikit Allah buka. Akhirnya saya punya jadual masjid surau dah padat, seluruh Selangor dah padat. Bahkan saya ada pergi ke Ipoh di Masjid Batu Gajah, di Masjid Belah Ampang Meru, Ipoh, ya. Kemudian saya ada juga pergi ke Penang, dekat belah mana lupa dah saya dulu. Di Johor pun ada, dekat Muar, dekat JB, satu Malaysia lah saya pusing untuk mengajar bahasa Arab. Sampai doktor pesan pada saya, dah cukup lah Ustaz, jangan pergi jauh-jauh. Tak larat. Pasal saya asyik tak larat kan. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, sampailah 2020 itu yang PKP balik kan. Allah Ta'ala uji habis. Semua kelas-kelas saya semua habis. Dan itu sebuah pendapatan saya sebenarnya. Kan, habis. Saya pun fikir Allah Ta'ala nak uji aku ni. Sikit lagi Allah Ta'ala nak uji aku ni. Saya banyak tanggungjawab. Saya pula anak sulung, saya abah saya, mak saya,
untuk perubatan dan sebagainya memang kita jagalah dengan adik-adik semua kan. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, sampai PKP tu masuk bulan 5 ke bulan 6. Masa tu Allah Ta'ala datangkan ilham pada saya supaya buat mengajar online guna WhatsApp dan buat rakaman audio. Mula-mula saya buat surah Fatihah. Ada tak ibu-ibu join surah Fatihah, surah Sajadah? Ada tak? Siapa dekat sini yang masa tu iuran seikhlas hati? Ada tak kat sini komen tu? Masa tu iuran seikhlas hati. Ingat tak ibu ayah? Kalau dia yang join kat sini kan. Iuran saya seikhlas hati masa tu. Ikhlas hati betul-betul ikhlas lah. Kan? Ada yang masuk tak ada bayar apa-apa pun, tak apalah, saya redha je lah, tak ada apa pun. Okay. Cuma lepas tu saya nampak buat surah Al-Miftahi. Saya buat susunan, saya susun tajuk. Saya buat surah Al-Miftahi bulan kali pertama, tak silap saya bulan berapa lupa lah. Surah Al-Miftahi. Ibu Siti Jemaah belajar surah Yasin ya, masya-Allah. Okey, mula saya buat surah Al-Miftahi peringkat pertama. Sambutan masya-Allah. Rupanya orang nak lagi sampai intake ke-11 baru sekarang ni intake ke-11, dan saya dah start buat surah Al-Miftahi peringkat kedua. Peringkat kedua sepatutnya mula tahun lepas tapi tertangguh. Banyak setengah saya baru sampai setengah tajuk tapi tertangguh. Tertangguh pasal saya nak susun balik kan. Saya buka balik dah buka balik tapi penyertaan dah ditutup. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, saya nampak dengan cara macam ni, tapi dengan syarat yang belajar pun bersungguh. Dengan syarat ibu yang belajar pun bersungguh, Allah Ta'ala buka kefahaman ibu semua. Dan saya nampak, saya makin yakin bahasa Arab ni ilmu yang mudah dengan syarat Nausarah ni mudah dengan syarat betul cara dia, foundation dia betul, dan kita kena sentiasa ulang. Jadi tujuan saya buat Nausarah pagi tu pukul 8.30, tujuan saya buat tafsir harfiah ni tujuannya untuk memantapkan balik apa yang ibu yang belajar. Ibu yang belajar dalam khusus berbayan surah Al-Miftahi. Kita akan buka nanti teknik faham dan hadam kata dasar Quran sekejap ya. Okey. Bagi ibu ayah yang baru ikuti pengajian, ini teknik faham dan hadam kata dasar Quran yang saya akan buat juga syarah dia secara audio mula 16 hari bulan insya-Allah. Iuran dia RM200 lah. Ini sesuai untuk mereka yang tak pernah belajar dan nak belajar daripada awal. Foundation tu nak betulkan balik. Foundation ke si kukuh, belajar guna buku ni. Dan sekarang ni ibu ayah, stok dengan saya ada, iurannya RM200. Buku ni kita akan belajar, bukan semua. Kita akan belajar kaedah sampai kaedah yang ke-20 saja dalam beberapa surat ni. Tapi bila audio tu kita boleh dengar berulang kali sampai puas. InsyaAllah ibu ayah ya. Jadi itulah pengalaman saya mengajar mula daripada 2008 macam tu sampai dah sekarang. Dan ujian-ujian yang saya terima antaranya itulah dikatakan mengajar tak ikhlas, itu biasalah. Mengajar WhatsApp pun nak ada iuran, memalukan nama madrasah ke apa. Tak apalah, redha je lah ibu ayah. Tapi sekarang ni saya gembira, puas hati ibu ayah sungguh-sungguh belajar. Allah Ta'ala bagi kefahaman yang baik insya-Allah. Istiqamah lah ibu ayah ya. Jadi ingat Nausarah yang saya buat pagi tu, yang saya rakam, tujuannya untuk bantu ibu ayah faham. Untuk faham apa yang kita belajar dan kita aplikasikan dalam kalimah-kalimah yang kita jumpa dalam surah-surah yang kita belajar. Itu kita akan rasa nikmatlah dalam belajar tafsir dan sebagainya insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ramai-ramai ibu ayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak semua. Syukran Ustaz. Assalamualaikum.